macam biasalah. Mungkin ada persamaan serentak juga dan sebagainya itulah. Right. So this is a new chapter. Open up a new folder. Okay. So dia tak ada kena-mengena dengan yang sebelum ni. Alright. And chapter 4 ni sesuai untuk insan-insan yang perfectionist lah. Yeah. Yang perfectionist sangat sesuai lah. Yang ada masalah OCD kan. Elok lah. Untuk ni matrices ni. Orang-orang macam tu yang boleh sabar lah. Macam saya lah. Okay. Alright. Pagi dah gelap lah. Nampak korang pun apa deria gelap pun tak masuk lagi kan. Okay. Chill. Boleh lah. Size ni. Boleh nampak lah. Boleh. Boleh ha. Alright. Okay. Alright. So let's start with chapter 4. Matrices and system of linear equations. So basically we are focusing on matrices lah. Okay. System of linear equations tu is actually just a method involving solving matrices. Tak ada apa lah. Still guna matrices lah. Right. So 4.1 matrices. So 4.1 subtopic for basic lah. Basic. So let's take a look at the definition of matrices. Guys, chill je. Tak ada apa pun. Matrices ni you kena tahu contoh dia. Okay, kita tengok A terus lah. Kita tengok A terus Matrices, Sat nak tanya. Matmod belajar tak matrices? Ada kan? Matmod ada kan? Matmod ada, okey lah. Tak ada, takut ada terkejut kan. Ni apa benda pula kotak-kotak ni kan. Okay guys, first of all make sure use the only bracket for matrices, make sure use this bracket only. Dia tak ada open ke close, tak ada. Tapi tolong guna yang ni saja. Only use this bracket, okay? Use this bracket. Nak kena tulis ni. Lagi ada yang laut. For matrices. Alright. And then macam biasa, kalau kita ada matrices 1, 2, 3, negatif 1, 0, 4. For example, this is the matrices. Okay. This matrix, let it be matrix B. For example, B. So B ni kita panggil dia sebagai matrix. Ingat perkataan RC RC, what does it mean? Row. C is column. Okay. Sekarang ni kita nak tahu dia matrices matrix B ni kita panggil dia sebagai apa matrix apa kali apa lah. Okay. Okay, row by column row by column. Column takkan tak ingat kot. Kalau kita buat apa Excel ke apa kan biasanya kita tanya berapa column nak pakai kan. Column tahu kan macam mana kan? Column tu secara vertikal kan. Tahu tak? Column Okay, kalau you tengok dekat B ni column dia ada 3 betul? In this case, column ada 3. Ingat row column So what does it mean? Row ada 2, column ada 3. So B is 2 by 3 matrices. B is 2 by 3 matrix. Okay, kita panggil B ni 2 by 3. So ingat perkataan RC RC, row column. Jangan terbalik pula. CR tak boleh pakai CR jangan pakai Kita Cristiano Ronaldo tak ada. Dia RC. Row column. Column row tak boleh. Dia row column. 2 by 3. Sebab benda ni penting untuk kita buat pendaraban nanti. Okay. Nanti bila kita buat multiplication, dia akan jadi ni. First of all, sambil saya teringat ni, make sure log in into Gmeet ni using MOE account MOE account. Please use MOE account. Siapa yang guna personal account tolong masuk tolong keluar dan masuk balik guna MOE account. Alright. Okay guys, tak ada apa dah. Row column entry. Okay, semua yang isi dalam ni, dia ni 1, 2, 3, -1, 0, 4 all together these 6 elements.
Okay, 6 elements or 6 entries. Kita panggil dia elemen lah. Elemen dia tengoklah ada orang accent dia elemen kan. Elemen pun ada kan. Ikutlah accent kamu. Kalau Scottish ke dia lain sikit lah kan. Right. So dalam ni semua kita panggil dia elements. And you need to understand guys that number 1 here, number 1, the element of number 1 is B11. Kita panggil 1 ni sebagai B11. Kenapa 11? Row 1, kolom 1. Row 1, kolom 1. Dapat idea tak? Dia elok kita tak pakai B besar lah. Dalam situasi ni kita pakai B kecil. Nak menunjukkan dia isi dalam. Isi dalam kepada matrix B besar. Matrix ni biasanya memang kita let dia sebagai huruf besar lah. Okey, kalau 1 ni B11. Kalau -1 ni apa dia Pak? B? B12. 1, 2 ke 2? B2 1, 2 ke 2? Row kolom. Row kolom. B21. Oh, tak minus. Tak payah. Tak payah minus. Dia yang minus tu elemen dia. Tapi yang kita panggil dia punya kedudukan tu adalah B21. Oh, betul. B21. Okay. So kalau 4 dekat belakang ni, kita panggil dia apa? B apa? B2. B22. Kamek pun tak tahu ni. B23. Boleh tak? B23 row third column. Kolom yang ketiga Kolom ni kamu fikir logik lah kan. Kita buat Excel, kita buat Word kan. Kalau kita buat table ke apa, berapa kolom. Tahulah kan kolom tu apa kan. Okay. Alright. So itu saja definition dia, tak ada apa. So kalau you faham yang color biru ni, you faham dah lah yang panjang-panjang ni ayat-ayat dia ni Alright guys, so let's take a look at example number 1. Pada yang baru masuk, tolong masuk semula. Sekiranya kamu pakai email personal, tolong masuk semula menggunakan email MOE. Terima kasih. Alright, so move on to example number 1. What is the order of matrix A? Okay, what is the order? Order dia apa? Berapa matrix, apa byte apa? Sama kan? Lah bagi contoh sama pula macam tadi Silap Row dia row dia apa ni? Row apa? Row 2 kan? Column 3 kan? 3. So A is matrix 2 by 3. Tu je. Tapi jangan risau tak masuk exam. Soalan macam ni tak masuk exam Tidak mencabar gigi pun. Apatah lagi nak mencabar otak. Alright, B. If A equals to Aij. Okay, Aij ni jadi elemen dalam dia lah. Identify A21. Okay. So for part B, they want us to identify which element representing A21. So A21, row 2, column 1. So which part? -2. -2. Nicely done. -2. Alright. So how about A13? Row 1, column 3. Row 1, column 3. Row 1 maksudnya baris atas. Column 3, half. Boleh faham tak? Okay Ada apa-apa nanya? Tak ada apa? Tak ada apa-apa, kita bersih Masya Allah, baru 70 orang masuk Yang lain masih syahid Okay. Alright. So move on to types of matrices. Guys, nak tanya, ada yang beli buku? Buku dah sampai kot dah? Dah. Ya. Saya minta maaf buku kamu tu dengan nota saya bagi ni lain macam sikit. Totally different. Sebab nota saya bagi ni memang saya try ubah dia, olah dia ke dalam bentuk yang lebih mudah nak faham. Kalau kamu perasan dekat buku kamu tu dia bagi macam karangan. Ni saya bagi table terus. Okey. Kalau nak percaya buku pun boleh. Nak percaya saya lagilah kena percayalah. Saya pun tak percaya macam mana nak hidup. Alright. So saya dah convertkan daripada buku kamu tu in the form of table representing types of matrices.
Okay, take a look at the first part. The first type of matrices. Row matrix. Row matrix ni tak ada apa. You tengok example terus je. Example terus A, B. These two examples of row matrices. Faham tak row matrix? Maksudnya dia tak ada, dia sebaris je. Dalam erti kata lain, row matrix ni dia secara horizontal je. Boleh Alright. So move on to column matrix. Column matrix ni kalau perasan dia secara vertikal je matrix dia. So kalau you tengok ni, A ni. Dia turun ke bawah. B pun turun ke bawah. Okay. Jadi kena faham lah. Kalau soalan tu dia kata find the row matrix. So means that the clue is horizontal. Find the column matrix. Maksudnya the clue is vertical punya matrix dia. Matrix dia turun ke bawah. Okay. Square matrix ni yang kita biasa akan pakai. Square matrix this is the most important part. Square matrix. Sebab square matrix ni macam-macam kita boleh dapatkan. Inverse, transpose, macam-macam. Alright. So square matrix ni tak ada apa. Dia punya row dengan kolom akan sama. If 2 by 2 or 3 by 3. Yang biasa. Common kita pakai. 4 by 4 jarang. Bukan jarang. Untuk operasi biasa-biasa dia buat lah. Tapi exam tak pernah keluar pun setakat ni. 2 by 2 or 3 by 3 only. Alright. So itu kita panggil square matrix lah. Okay. Jangan tanya, sir, rectangle matrix ada? Tak lah. Korang tak payah nak jadi founder sangat Okay, kita ikut je apa yang dah ada cukup. Jangan nak tambah-tambah. Okay, Perdana Menteri kita pun dah ramai. Okay, zero matrix guys. Zero matrix means that, tengok ni, elements dia semua zero. Dapat idea tak? Tak payah baca definition ni. Tak payah baca. Dia tengok example lah. Zero matrix means that all together the elements are zeros. So, make sure denote it as O. Dia punya notation dekat luar ni macam O. Okay, O. Notation dia tu kena tahu. Alright, diagonal matrix. Diagonal matrix ni, what does it mean? You nampak ni tak? Faham tak? Apa maksud dia? What does it mean by diagonal matrix? Ada nilai ke? Yang saya sekejap tukar sikit highlighter nampak? Diagonal matrix. Faham tak diagonal matrix tu apa? Dia yang from top left to bottom right tu sahaja yang numbers except for zeros. Dapat tak? Yang lain akan zero. Yang saya highlightkan saja yang akan bernombor, yang lain akan zero. Itu maksud diagonal. Diagonal ni datang daripada perkataan, datang daripada maksud dia bersilang tau, bersilang. Diagonal ni maksudnya macam ni. Ataupun macam ni. Boleh faham tak? Itu maksud perkataan diagonal tu. Lepas ni kalau orang cakap diagonal tu, maksudnya dia cross dia cross. Daripada satu bucu ke bucu yang lain. Itu maksud diagonal. Alright. So for matrices, only one side diagonal. Maksudnya from top left to bottom right saja yang ada diagonal. Dia tak pernah lagi from top right to bottom left. Tak pernah lagi. Dia mesti kiri tinggi, kanan bawah. Okay, boleh faham tak? Okay. Yang diagonal ni maksudnya yang kuning bernombor. Selain daripada diagonal tu dia akan kosong. Okay. Identity matrix. Sekarang ni kita nak kenal je dulu guys. So jangan nak pening kepala lah. Benda ni open book guys. Open book. So anytime kita boleh tengok. So that's why saya bagi dalam bentuk table ni. Senang kita nak refer. Alright. So identity matrix, what does it mean? Lebih kurang macam diagonal. Cuma, apa dia? Satu. Ya, yang bestnya identity matrix ni memang nilai dia kita panggil ni leading diagonal tau. Line ni kita panggil dia leading diagonal. Dia punya leading diagonal ni always 1. The entries, the elements always 1. Itu identity. Alright. Identity ni 2 by 2 dia tulis ni. 2 by 2 tak payah tulis, tak apa. Nak tulis I saja pun boleh. Nak tulis I saja. Janji kena tahulah I yang kita buat tu 2 by 2 ke 3 by 3 ke. And identity matrix ni always square matrix lah.
Diagonal matrix pun always square. Boleh faham tak? Diagonal matrix always square matrix. Identity matrix pun always square matrix. Dia tak boleh matrix yang 2 by 3 ke, tak boleh. 3 by 2 tak boleh. Dia boleh 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5. Boleh lah. Alright. Similar goes to lower triangular matrix and upper triangular matrix. Ni apa benda pula ni kan? Mari kita tengok ni. Lower triangular matrix maksudnya yang bawah bernombor. Triangle yang bawah bernombor, nampak tak? So maksudnya other than that, 0. Okay. Kalau upper triangular matrix pula, yang atas ada nombor. Yang bawah 0. Boleh terima? Okay. Boleh lah. Itu je. Alright. So simple je. Jangan risau, ni open book lepas tu kalau nak print boleh print ni, lepas tu tampal lah kat dinding tu kan. Okay. Equality of matrices. So what does it mean by equality of matrices? Two matrices are equal if they have the same dimension and their corresponding entries are equals. Entries ni macam biasa kita dah cakap tadi, entries ataupun elements. Benda yang sama. Entries or elements, benda yang sama. Okay, given to you example number 2 A and B. So A equals to B, let's find out what is A, B, C, D. So what does it mean guys? Bila benda tu sama, kita terus boleh let dia benda tu sama lah. 3 minus A, 6, 4, 8, 4B, 2. Uyuh, bahaya Baru 75 orang join ni Merisaukan. 9, 6 minus C, 4, 2 minus 3D, minus 8, 2. Siapa yang baru masuk tapi dia guna email personal, tolong keluar semula, masuk semula guna email MOE. Alright. Okay guys, so then we can compare lah. Dia compare dia macam mana guys? Kita compare macam mana? Kalau yang 1-1 compare dengan 1-1. Macam tu je. Boleh? 1-1 compare dengan 1-1. And then make sure these two similar order lah. Order tu maksudnya kiri 2 by 3, kanan pun kena 2 by 3 lah. 2 kali 3, 2 kali 3 lah. Kalau tak sama jangan compare lah. Benda tak sama kau nak compare buat apa kan? Alright. 3 minus A equals to 9. Therefore we can get minus A equals to 6 and then A equals to minus 6. Is that okay? Boleh Okay. So what is B? B apa dia? 4B equals to negative 8 minus 8. So B is equals to minus 2. Okay lah. 6 equals to 6 minus C. Laju no. C equals to 0 0. D. Ingat pula lecturer kampus orang tu. When we get 0 8 equals to 2 minus 3D. Okay, 3D minus 6. So D equals to minus 2. Boleh? Siapa nak tanya? Kita compare benda yang sama ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita compare benda yang sama. Kalau apa? Oh, asyik kalau pink je semalam. Okay, kalau B kita compare dengan B ya. B compare dengan B pula. Elemen apa 2 kita compare dengan 2 lah. Alright. So and so on lah. Boleh ya? Ada apa-apa soalan? Tak lah, kita nak terus. Okay. Boleh guys? Proceed. Bismillah. Ni tak ada apa ni yang kamu dah belajar kat sekolah tu. Tambah, tolak, darab. Tambah, tolak, darab ya. Matrices tak ada bahagi tau. Siapa buat bahagi tu memang tintong ada. Tambah, tolak, darab saja. Dia tak ada bahagi. Okay, matrices tak ada bahagi ya. Alright. So, definition ni tak payah tengok Tak payah tengok. Okay, properties je tak ada apa. Kita buat soalan terus Berapa page soalan dia? Ui, 3 daripada 8 je. Oh, okay. Kita dah masuk page 4 dah ni.
Okay, Alright, simplify the given quantity for A, B, and C. So given to you, the question asking you to find A plus B. So what does it mean A plus B? 1, 2, 3, 4 is the matrix of A just now. Plus matrix of B given to you 4, 3, minus 5, 6. Okay, so kita tambah. Macam mana nak jadi tambah dia? Dia akan jadi 1 tambah 4, 2 tambah 3, 3 tambah negatif 5, 4 tambah 6. Boleh faham tak? Dia tambah by element lah. Tambah by element lah. No? Element 1, 1 plus element 1, 1. So 5, 5 minus 2, 10. Okay guys? Saya risau ni. Putri pun dah jadi kartun dah pagi-pagi ni. Alright. Tu buat dia ni Okay Okay. Alright. So A minus B. Guys, step ni optional ni. This step is optional. This step optional. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Tak nak tulis lagi bagus. Kalau dapat congak terus. Okay. Alright, so let's find out what is A minus B. So A, 1, 2, 3, 4. B. Oh, macam senang Robi pula. 1, 2, 3, 4. 4, 3, minus 5, 6. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan. Dapat apa ni tak tahu. 1 minus 4, minus 3. 2 minus 3, minus 1. 3 minus 5, 8. Apa? Otak tak sampai nak congak pagi-pagi. 4 minus 6, minus 2. Double check my calculation double check calculation saya ni bukan betul pun. Saya main congak saya tak pakai skema. Saya tak percaya jawapan belakang. Right? Itu cara saya ni lah, build up confident diri confident. Okay, A plus C. Boleh? A plus C buat A plus C Oh yo, baru nak suruh buat sendiri. A 1, 2, 3, 4 plus C 1, 2. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat 1 tambah 1, 2 tambah 1 macam tu je kan? Dah. 1 tambah 1, 3 tambah 2 macam tu? Oh, tak. Yang this one? Cannot apa Cannot solve. Cannot solve, yes. Cannot solve. Kenapa? Dia punya order dia lain. Dia kalau tambah atau tolak, order wajib sama. Okay? Boleh tak? Boleh. Cannot solve because due to different order. Different order. Lagi ada tanya order apa tu? Dia buat lah. Okay. Move on to scalar multiplication. Okay. Scalar multiplication. Macam biasa lah. Definition ni boleh baca. Boleh baca dan amalkan. Okay. Mungkin boleh tukar kepada konsep ZK dan sebagainya. Tapi saya buat tak pot je benda tu. Example 4. Given A, find minus half A. Okay, saja kita test power side. A ni order dia apa tadi? Berapa by berapa? 2 by 3 ke 3 by 2? 3 by 3. 3 by 2 kan? 2 by 3 3 by 2 2. by 3. Row column row column. So 3 by 2. 3 by 2 3 by 2 So A ni adalah 3 by 2. Kenapa benda ni penting? Sebab saat lagi kita nak buat darab. Baru kita tahu masa depan dia. Bila tahu order ni kita buat tak tahu je. Alright. So find minus half A. So what does it mean? Minus half A is minus half times the matrix A. 2 minus 4, 8, 5, minus 6, 7. Masya Allah. Makin teruk tulisan saya ni. Adam. Okay guys.
Scalar yang dekat luar tu, dia akan buat apa? Dia akan masuk serba 1 kat dalam. Dia akan masuk 6 kali ya, minus half tu. So what does it mean? Minus half will times with 2. Minus half will times with minus 4. And so on lah. Minus half times 8. Minus half times 5. Minus half times minus 6. Minus half times 7. Okay. Kira labu pula. Kira ni, students, please kira. Apa? Minus 1. Alamak, 2. Ya ke? Minus 4. Allah. Bila nak tunggu jawapan ni tak sampai ni. Tahu dah? 3. Come on. Okay. Mana 7 apa? 2. Elok. Aku tanya aku jawab. Senang cerita. Masih lagi ada 3 orang tak masuk 3 orang lagi tak masuk. 8.5 dah 3 orang lagi tak masuk. Itulah yang jenis apa komen dekat apa menteri lah, stres lah belajar online. Saya tak belajar tak boleh masuk lah. Itu jenis itu. Kesian nampak kan. Kawan lain tak masuk, hampa yang kena hadap kan. Okey, sabar. Biasalah tu. Typical Malaysian Okey. Typical cikgu sepatutnya. Typical cikgu Okay. So saya tak nak jadi cikgu yang typical cikgu. Jadi saya buat tak tahulah. Okey. Nak masuk. Tak nak masuk sudah. Okay. Alright. Boleh proceed multiplication. Page 5 lah. Sikit. Kita nak buat darab tuan-tuan dan puan. Darab ni, order dia kena berlawanan. Berlawanan ni maksud dia apa? Kalau matriks 2 darab 3, hanya boleh darab dengan matriks 3 darab 2. Bukan hanya boleh darab. Ayat saya salah. 2 darab 3, hanya boleh darabkan dengan matriks 3 darab apa pun. Maksudnya dalam erti kata lain, syarat dia 2 ni mesti sama. Itu proses darab untuk matrices ni. Syarat dia 3, next matrix pun kena 3 juga. Maksudnya dalam erti kata lain, matrix yang pertama kalau kolom dia 3, matrix yang kedua row dia mesti 3, wajib 3. Dia tak boleh lain. Nombor depan dengan nombor belakang sekali boleh lain, tak ada masalah. Okay, maksudnya yang ni, these two can be multiplied. Alright, so for example, if we have matrix 3 by 3, matrix 3 by 3 nak darab dengan 3 by 1, boleh tak? Boleh. Boleh, yang ni pun boleh. Sebab syarat dia, ni dengan ni sama, cukup. Alright, okay. Tapi kena faham. Kena faham apa? Bila kita darab yang atas ni, hasil dia akan dapat 2 by 2 guys. Kenapa 2 by 2? Sebab 2 ni. Maksud, cuba bayang matrix 2 by 3 2 by 3 2 by 3 adalah yang ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ni matrix ni. Darab dengan matrix 3 by 2 3 by 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jawapan dia akan jadi apa? 1, 2, 1, 2. Boleh faham? Boleh terima? Boleh. Aduh. Boleh nah. Okey. Contoh yang bawah pula. 3 by 3. Maksudnya kalau matrik 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fahamkan titik tu kan? Fahamlah. Titik tu. Maksudnya titik tu mewakili nombor lah. Darab dengan matrix 3 by 1. 3 by 1 maksudnya 1, 2, 1, 1, 1 macam ni. Hasil dia akan jadi apa? Hasil dia akan jadi yang ni. 3 by 1. So hasil dia akan jadi 1, 1, 1 macam ni.
Alright, so itu benda yang penting berkenaan dengan matrices. Alright, so let's take a look at the example. So first of all, kamu kena faham matrices ni tak semua benda boleh darab. Okay, dengan syarat column first matrix sama dengan row second matrix. And kena faham juga, AB dengan BA tak sama boleh faham tak ni? Sebelum ni kita belajar 2 darab 3 dengan 3 darab 2 sama kan? Betul? Tapi kalau matrix tak boleh pakai. Sebab matrix A darab B dengan B darab A tak sama. Okay, so hati-hati. Tu saya kata matrix ni dia untuk orang yang perfectionist lah. Dia power lah benda ni. First of all, kita spot dulu the order of the matrix given. Okay, the first matrix here in your left part ni 2 by 3, betul tak? Betul. Yeah. Okay, second matrix is 3 by 2. So the result will be what? 2 by 2. 2 by 2. 2 by 2. Result dia akan jadi 2 by 2. Result will be 2 by 2. So dah nampak dah masa depan result dia akan jadi macam ni lah. Boleh? Boleh Alright guys. Sebenarnya yang ni kalau nak diajarkan konsep, you guys pandai tekan kalkulator tak matrix ni? Pandai? Cuba tekan kalkulator tak, bagi saya jawapan terus. Sebab kat sini sepatutnya tahu dah lah macam mana nak kira dah. Kat sekolah dulu belajar lah. Pandai tak tekan? Sekejap, saya ada kalkulator tak? Saya buka kalkulator saya, kok ada tak? Di mana kata? Kalkulator ni. Dapat. Berhasil tak? Ada yang tak kerti ni, ramai yang tak kerti ni tengah kereta. Sat. 2, 12, 6, 3. 2, 12, 6, 3 Ya, 2, 12, 6, 3 betul? betul. Ni by using calculator. Guys, kenapa? Sebabnya dalam kira dalam exam kita nak yang ni je. So matrices ni better gunakan calculator. Sebelum ni kan saya duk ni kan, remind tak payah guna calculator sangat lah. Tapi matrices guna calculator guys. So how do we get to 1263 ni? Okay, chill. Macam mana kita dapat to 1263 ni? Siapa ingat ada kaedah ni tu? Kaedah darab zaman sekolah tu, ingat tak? Ke kanan lepas tu ke bawah. Ke kanan lepas tu ke bawah Itu siapa bercakap tu? Naim Daniel bukan Muhammad Najmi. Macam mana Najmi? Yang tu saya tak ingat Najmi. Tu yang saya tak kerti nak ajar tu. Seingat saya helikopter. dia ke kanan lepas tu ke bawah. Ke kanan lepas tu ke bawah 1, 2, 3 -2, 0, 5. Betul tak Najmi saya tulis macam ni? Tak salah Najmi? Betul. Lepas tu saya tulis ni macam mana kedudukan dia? Macam ni lah, sama lah. Ada soalan apa macam ni? Ada soalan. Dia ada soalan, lepas tu Najmi kita buat ni 1, 2, 3, lepas tu -2, -3, 2. Maksudnya yang kaedah sekolah tu macam mana? Dia buat macam ni Kan tak pakai kaedah ni? Saya ingat tapi saya selalu guna calculator lah. Malas lagi macam tu. Okay. Faham. Alright. Guys. Kuning darab yang ni. Nampak tak? Okay. Bila darab 2 ni. Sat, saya nak ni siapa yang tahu kaedah yang zaman sekolah tu, yang kaedah bersilang-silang tu? Ajar saya Sat. Saya tak pernah belajar kaedah tu.
Cikgu saya ajar manual tu. Saya ingat sir. Ingat. Tak ingat? Ingat. Macam mana? Siapa? Ifan Macam mana, Fan? Yang kiri tu betul lah, yang kanan tu letak atas sikit. Nampak. Saya nampak masa depan lah. Okey. Yang ni saat kita padam sikit Sorry, kita ambil masa sikit untuk bersama Ifan 1, 2, 3. Fan, kalau kita tak payah buat bracket pun tak apa, Fan tak? Betul. Fan? Cikgu saya suruh. Oh, cikgu suruh. Busya cikgu. Okey. Cikgu dah suruh, kita follow. Boleh tak Fan macam ni? Oh, teruk tulisan saya ni. Lepas tu macam ni Tak. Tarik bawah nombor tu. Sama. Sama lah? Macam tu lah? Ah. Lama, majal teruk ni. Benda ni sir. Okey. Tak ingat pun. Tak ingat Sir, tapi macam terlebih line sir. Terlebih lain Dia kena betul-betul bawah nombor tu. Dekat nombor tu garis. Dekat betul-betul bawah nombor tu garis? Yang atas nombor tak payah. Dia buat tak. Atas nombor tak payah? Memang atas nombor tak payah? Bawah nombor garis? Maksudnya bawah dua tu buat garis. Tak payah panjang sangat garis. Oh, tak payah panjang sangat garis? Oh, kalau macam ni pun tak boleh pakai ni? Macam garis? pening. Tolonglah, bantulah. Tolonglah, ya. Sambil-sambil tunggu kawan korang yang ni tu masuk. Ajarlah, korang ni dekut ilmu lah. Sir. Tindan. Oh, sir. Tindan. Oh, garis atas nombor. Garis atas nombor. Bukan. buat betul. Dah korang bergaduh sesama sekolah pula. Okey kan? Sir. So buat bentuk, dia akan dapat bentuk peta tu. Macam betul buat lah. Betul lah XO. saya buat tadi. Tak, sebab saya buat banyak sangat. So lepas tu dia jadi terlebih line. Oh, dia jadi macam ni lah. Macam tu ya? Bukan. Macam mana? Garis je. Dekat nombor tak ada garis. Dekat nombor tak payah garis. Macam ni ya? Macam ni ya? Hampir. Tak, 3 tu garis, 5 tu garis, 2 tu garis, 1 tu garis. Oh, 3 garis. Oh, okey. Sekejap. Ni, sini garis sini. Ya. Macam tu? Betul. So, ni nak main tic-tac-toe ni. Macam mana nak buat benda ni? Ni saya modify sikit lah kaedah cikgu korang ni. Saya modify sikit lah. Kita kena Cikgu saya ajar macam ni, sir. Dia mic lagi seorang lah cikgu dia pula. Ajar Okey. cikgu. Okey. Jangan kata saya bahan cikgu lah. Okey. Tak. Kalau saya akan garis macam ni. Saya pun tahu kaedah tu. Macam tu. Kan? So kita nampak lah dalam kotak tu lah yang kita nak isi. Dalam kotak ni macam mana? Darab lah ni kan? 1, 2, 3 dengan 2, -3, 2. Ingat ke tak? Ingat. Faham tak ni? Ni, darab ni. Isi kat sini kan? Dia darab by elemen lah. 1 darab 2, 2. 2 darab -3 dapat -6. 3 darab 2 dapat apa? Lepas tu isi kat sini. Dapatlah tadi berapa tadi? 2 je ke? Saya main kira je ni. Betul? Walau tepat ni. Agak ni. Yang ni? 1 / 1. 1, 8, 3. Tambah. Dapat apa? Left terus. 1, 8, 3. Berapa guys? Come on lah. 12. Ya ke ni? Betul lah? -4. 10.
6. Negatif 2. 5. 3. Ya ke ni? Check kan? Betul lah? So dapatlah matrix dia. Jawapannya adalah 2, 12, 6, 3. Nak tanya Ustaz, ramai tak yang tak tahu kira guna kalkulator? Bagi tahu je lah. Tak tahu. Tak Tak tahu. tahu. Saya. Tahu je nak dekat. Macam mana ni? Aduh. Tak apa lah. Saya rasa yang tak tahu ni kita kena tinggalkan je lah diorang. Malas macam ni. Betul. Tak apa, jom last. Okay, thank you, bye. Hujan ni Okay, syok okay. Leno. Incall. Emosi sih. Okay, relax kan. Relax kan. Saya nampak siapa Nick tadi kan. Sabar Nick. Okay. Cadangan saya untuk kalkulator tu kejap Software saya ada software. Alamak, software saya letak kat mana? Saya ada kalkulator tu. Kejap kan bagi saya sejam Ada minta sejam. Sekejap. Apa nama kalkulator tu? Mana Canon, Casio. Ada. Okey. Nampak tak kalkulator saya? Tak nampak Tu. Tak, memang tak nampak. Saya share ni. Okey, saya stop present Apa ni janganlah stres. Pagi lagi dah stres. Apa ni? Apa dah lah kelas sampai petang. Tak. Hari ni kelas. Malam. Hari ni, kelas sampai malam lama next level lah boleh. Kejap. Nak present balik. Janganlah keluar. Janganlah keluar. Okey. Saya janji saya tak gelak Imo saya budak sekarang. Dia nak lecturer macam mana lah. Bagi lecturer yang serius, cakap je. Okay. Nampak skrin tak? Nampak? Kalkulator abahmu kat sini. Okay guys. Mula-mula tekan on Tekan on. On pula ada. Ada. Tekan on. Nampak tak skrin? Nampak kan? Ni habis besar ni. Tak ada yang besar lagi daripada ni. Nampak Okay guys, tekan mode 1. Nampak tak dia tulis tekan mode Tekan mode. Okay. Ramai yang lost tadi. On balik. Tekan mode guys. Lepas tu nampak dia tulis matrix tak? Matrix. Kalau kalkulator lain tekan mode sampai jumpa mat. Tekan mode sampai jumpa matrix. Lepas tu tekan lah. Matrix dalam situasi ni nombor 6. Saya tekan nombor 6. Lepas tu dia tanya kat kamu, matrix apa tuanku? Dia tanya. Jadi kita tekan 1 lah. Nak masukkan matrix A kecil. Nak masukkan matrix A. Okey, matrix A dia tanya. Apa kali apa? Lepas tu ada kalkulator yang tak berapa nak function sangat. Dia tanya M apa, N apa kan? Kita kena jawab lah soalan dia. Okay, kalau kalkulator ni dia dah senang sikit. So kita nak A kita 2 kali 3 yang ni matrix A yang ni matrix A. Ni matrix A, yang ni matrix B. Hilang pula dah kalkulator tadi. Pergi mana lah? Okay. Touch and go pula dah. Okay, biar pergi lah tu. Alright. So matrix A kita 2 kali 3. So number 4 guys. Number 4. Okay, jadi kita isikan tempat kosong. 1. Betul ke saya buat ni? 1, 2 sama dengan 3 sama dengan masukkanlah. Negatif 2 sama dengan 0 sama dengan 5 sama dengan. Okay. Alright guys. So matrix A dia dah masuk dah. Matrix A dah masuk. Jadi kita tekan apa? Kita tekan AC tekan AC. Untuk clear display. Kena faham bila kita tulis macam ni, kalkulator tu dah masuk dah. So kita tekan AC. Jangan risau. A tadi dah masuk. Okay. So kita tekan balik semula. Tekan matrix lagi ya? Betul tak? Oh tak, bukan. Kita tekan ni guys. Tengok number 4 ni. Nampak cursor saya ni? Nampak cursor? Shift
Number 4 kan? Nampak tak? Nampak. Shift number 4. Okey, lepas tu kita tekan number 1. Kenapa? Kita nak dapatkan dimension tu. Kita nak masukkan pula. Lepas tu pilih dimension Kita nak masukkan matrix B pula. So tekan nombor 2. Matrix B kita adalah 3x2. 3x2 iaitu nombor 2 dalam situasi ni. Okey, kita masukkan dalam dia. 2 sama dengan Susah ni. 1. Apa? Susah? Biasa guys, tak ada benda yang senang dalam hidup ni. Nak makan pasir pun susah. No. 2, 1. Okey, dah masuk dah. Okey. Dah masuk. B dah masuk guys. Kita tekan AC. Kita tekan AC untuk clear display Alright. So sekarang ni kita nak buat dah operasi A darab B. So kita punya button kita memang shift 4. So tadi kita dah ada matrix A kan? Matrix A dengan matrix B. So guys, kita ambil nombor 3 dalam situation ni lah. Kita ambil nombor 3 untuk keluarkan display matrix A. So kita akan darab darab. Kita tekan shift 4 lagi. Tak apa, nanti boleh tengok balik Kita akan pilih matrix B pula. Number 4. Dia akan keluar display macam ni. Boleh faham? Matrix A darab matrix B. Lepas tu kita tekanlah sama dengan keluarlah jawapannya. 2, 12, 6, 3. Nampak? Mudah Boleh? betul. Mudah, sangat mudah. Mudah sangat. Sikitnya stepnya. Sikit sangat step dia Okey. Jadi kalkulator Tapi tu, sir, kalkulator ni. kalkulator tu boleh gam terus kat tangan kiri tu waktu buat matrices ni. Dia different lah. Dia tak sama Dia model lain. dia model lain Okey. Jadi boleh YouTube sendirilah kalau macam tu. Memang saya YouTube tak apa. Okey. Apa-apa PM tepi apa-apa PM tepi. Alright. So calculator dah settle. Macam tu lah guys kira dia. Saya tak nak tunjuk banyak kali dah lah. Okey, so dapatlah jawapan. Okey, kita upload ni. Stop presenting ni. So, saya present balik ni. Window. Masya Allah. Sudah 8.50 Alright. So dapatlah jawapan dia. Boleh lah. Okay guys, example number 6. Terpulang lah nak guna kaedah apa. AB bagi jawapan je lah, bagi jawapan. Tak boleh lah bagi jawapan. Okay, kita predict dulu jawapan dia berapa. Jawapan dia dalam bentuk apa So A is matrix 3x3. B is matrix apa ni? 1x3 ke 3x1 ni? 3x1. 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 Okay, 3x1. Okay. So matrix AB akan jadi apa? 3x1. 3x1. Dia akan jadi 3x1. Very good 3x1. Alright. So 3x1 dia akan jadi dalam bentuk macam ni lah. Okay, this is matrix AB. So how about matrix BA? Matrix BA dia akan jadi terbalik. BA will consist of 3x1 times 3x3 kan? Apa akan jadi ni? Boleh buat tak ni? BA. Dimension error. BA kita tak boleh buat tuan-tuan dan puan-puan. BA kita tak boleh buat sebab apa? Saya dah kata dah. These two part must be similar. Ni B kita, yang ni A kita. Saya kata dua benda ni tak sama, dua benda ni wajib sama. So kalau tak sama macam biasa cannot solve cannot solve for this one. Cannot solve since kena buat karangan sikit lah. Kolom B not equals to row of A. Boleh faham tak? Okay, kolom B dengan row A tak sama. So cannot be solved lah for BA. So let's find out what is AB just now. Calculator macam mana? 15, 15, 23, 2. 15, 23, 2.
Betul. Alamak, rasa tersisih yang baru belajar kalkulator tadi. Aduh, gelak kau orang banyak sangat aku ni. Okey. Tak apa, kita chill. Kita tengok balik bentuk dia tadi. 3, 0, 4, 5, 1, 6, negatif 1, 2, 1. Lepas tu kita buat atas sikit. 1, 0, 3. Boleh lah? Alright. So, kalau saya punya kaedah, saya akan buat macam ni lah. Macam tu. Saya akan buat border. Jadi macam tu lah. So ada 3 nombor nak kena isi. Sini 1, sini 1, sini 1. Macam ni kita nak dapatkan dia. Okey. Yang ni darab dengan yang ni lah. Alright. 3 darab 1, 3. 0 darab 0, 0. 4 darab 3, 12. Tambah semua nombor yang saya cakap tadi. 3 tambah 12. Dapatlah 15. Jadi faham tak? Yang ni, geng-geng yang ni tadi. Yang pakai sempua. 23. Oh, apa marah saya puli-puli Okey. Boleh guys? 15, 23, 2. Boleh dah? So, kena faham lah macam mana dapat 23 ni adalah 5 darab 1 tambah 1 darab 0 tambah 6 darab 3. Okey. Ni contoh lah. Okey. Alright. So, dapatlah jawapan. Boleh? Yang lain? Mana? Okey ya. Proceed. Bismillah. Alright guys. So, move on to transpose matrix. Kita bergerak kepada transpose. Jangan risau. Ini benda paling best sekali. Sangat senang. You guys belajar tak dekat sekolah dulu? Transpose? Tak? Tak. Tak pernah dengar? Oh, Tak. Okey. Ni benda baru lah. Okay. Biasalah benda yang trans ni semua yang jenis tukar-tukar. Macam transgender, ada benda yang tukar-tukar lah. So jadi dalam konsep transpose ni, kedudukan dia yang bertukar, the position. So what does it mean? If A213, so becomes A213 juga, tapi dia akan jadi macam ni. A transpose jadi akan jadi 213 macam ni. Boleh faham tak? Itu je. Sekali lagi, sir. Sekali lagi Okay, if given A213 in vertical, so what does it mean? If we want A transpose, kita tulis A transpose macam ni, equals to 213 in horizontal. Maksudnya vertical jadi horizontal. Terbalik lah rasa. Ya. Yang mana berdiri kita bagi baring. Yang mana baring kita berdiri ganda. Macam tu lah. Okay. So part B Okay, part B ni kena tengok hati-hati sikit ni. Okay, given to you B So we want B transpose. Transpose tu T kecil Dia kind of power lah. Dia macam power. Okay, mari kita transposekan dia. Alright guys, tengok macam ni. 133 horizontal kan? So akan jadi vertical. Boleh terima? Boleh. Boleh. Macam tu je. Alright, so tukar colour sikit. Hijau So 254 horizontal will be vertical. Okay. Last one. Kalau apa dia? Orange tu noh. Dia nampak kan? Orange. 135. 135. Macam tu je. Tu dia. Sudah okey guys? Boleh tak? Boleh ada tak? Simple lah ni. Boleh. Boleh Tuan-tuan dan puan-puan, tapi kena alert kita ada properties Kita ada properties.
Apa maksud dia? Kalau kita tengok, saya tunjuk contoh yang senang lah. Tengok ni. Part B A transpose lagi. Apa akan jadi? Dia akan jadi A balik lah. Boleh faham tak? Boleh. Okay. Oh, gambar saya hilang kan. Apa jadi gitu? Barulah confidence sikit tengok muka sendiri. Okay. Cuba bayang A transpose ni. Cuba bayang kita ada dah A transpose tadi kan. A transpose ni. Kita transpose lagi. So 2, 1, 3 horizontal ni, dia akan jadi vertical balik lah kan. Betul tak? Kan? So basically dia adalah A tadi. A yang original tu. So itu maksud properties ni. Saya bagi contoh yang senang lah. Yang B ya. Okay, kalau kamu tengok C kan. Kalau ada transpose kat luar, dia boleh masuk sebesar tu kat dalam. Tapi dengan syarat B duduk depan pula. A duduk belakang. Nampak tak? Kena faham kalau matrix ni darab, kedudukan penting A, B tak sama dengan BA. Itulah dia punya properties. Tapi chill properties ni kita nak tahu dia, kita kena go through example. Alright, so saya dah tunjuk yang senang je dulu. Proceed untuk pemahaman dulu. Move on to example number 7. Okay, the question asking you to get A transpose plus B transpose. Okay, so let's find out what is A transpose first. Kita ganti terus A transpose. So A transpose akan jadi apa? Dia akan jadi ni pula. 3 minus 1 minus 4, 0, 2, 1. Plus B transpose will be 2, 1 minus 1 minus 2, 1, 1. Okay ke? Okay. Ada masalah begitu ada yang masalah, ada loss ke apa begitu? Okay, so now we can proceed with the addition between these two matrices. So 3 plus 2, 5. Minus 4 minus 1 minus 5. 2 plus 1, 3. Minus 1, 1, 0. Minus 2, 2. So this is the answer lah. Alright, move on to A plus B transpose. A plus B transpose, jauh betul soft layer. A plus B transpose, therefore we need to add on A and B first. Give me a second. A just now is 3 minus 1 minus 4, 2, minus 4, 0 saya tak nampak Minus 4, 0, 2, 1. Plus B first. Guys, siapa yang boleh buat tu, buat terus tak payah tunggu saya buat lah. Saya buat slow ni. Minus 1, minus 2, 1, 1. And then once we plus these two, the next step is we transpose the answer. Okay, kena faham A saya dah ganti A, tambahlah. B saya dah ganti B, T duduk luar lah. So T dekat luar tu memang akan maintain lah. Selagi kita tak settlekan yang dalam ni. So let's find out what is the matrices. What is the matrix? 5, 0, minus 5, minus 2. Dapat apa ni? 3, 2. Sudah okay? Okay. Okay. Okay guys, kita transposekan dia dapat apa? Transpose. 5, 0 ni horizontal, dia akan jadi vertical. 5, 0. Minus 5, minus 2. 3, 2 kan? Dia akan jadi ke bawah pula. Betul? Okay. And then once you transpose, kalau you perasan, T tu dah hilang lah. So kena faham lah bila nak tulis T, bila tak nak, bila dah habis tulis T. You transpose, so T hilang lah. Okay, jangan dot T ada lagi.
Alright, so okay guys, let's find out what's the difference between A and B. Nampak tak A dengan B tu? Tengok hasil. A dengan B. Jawapan sama kan? Jawapan A dengan jawapan B sama guys. Jawapan A dengan jawapan B sama. So maksudnya A transpose plus B transpose is actually A plus B altogether transpose. Ni kan salah satu property tadi. Ada tak? Yang atas tu, nampak? Property A. Tu yang saya kata bila kita buat example baru kita nampak. Hasil jawapan sama. Maksudnya dua makhluk ni sama lah. These two similar. Jangan risau, benda ni tak perlu hafal. Okay. Open book. Untuk kamu open book Okay. So let's proceed with the next part. BC transpose pula. Alamak, lemah lah. Tolong baca kat saya Sat. B tu apa boleh tak? Malah nak scroll-scroll. B tadi apa dah? Baca secara horizontal. Ish, tak ada seorang nak tolong. Kena scroll lah aku. Sekejap baru B. nak buka. 2, 1, -1. Oh, saya faham. Kamu pun tengok skrin saya je kan? 2, 1, -1, -2, 1, 1. Apa tadi? Lupa dah. 2, 1. Okay. Batuk lah. 2, 1, -1, -2, 1, 1 Okay. Salah bagi tahu saya. Kalau betul bagi tahu kawan C 3, 4, 2, 2. 3, 4, 2, 2. 3, 4, 2, 2. 3, 4, 2, 2. 3, 4, 2, 2. And then don't forget transpose outside. Sorry. Okay guys, so let's solve for the multiplication first. Inside the bracket. Before we transpose to make it, to get the answer. Alright. So, yang ni akan jadi apa ni? Ni matrix apa ni? 3/2 kan? Dia darab dengan 2/2 betul? So akan jadi, jawapan dia akan jadi apa? 3/2. Jawapan akan jadi 3/2. Itu that's the first clue lah. Okay. Okay. So then use your calculator, what do you get? Sorry yang ni saya kena skip step sikit. Kena guna calculator lah. So 2, 1, 6, 2, 8. Congak 8. 8, -7, 5, 10, -8, 6. Oh lama. Cakap babe. 8. -7. -7. 5. 5. Ya, Najmi lagi. Sekejap. Saya dapat lain sekejap. Oh, lain lah Okay. 2, 3, 8, 2, kejap. 2, 4, 8, 2. Yang ni 10 kan? 10. Lepas Okey. tu Ya, Putri. negatif 8, 5, 6. -7, -8, 5, 6 Okey, so dapat macam ni kot lah. Saya check sikit. 1, 1, 4, 2, betul 5, 6. Bawah betul, tengah tu insyaAllah betul lah. Okay guys, so we obtain already the 3/2 matrix and then we need to transpose it. So senang je. Transpose 8, 10 horizontal jadikan vertical. -7, -8 horizontal, make it vertical. Similar goes to 5, 6. So once dah transpose, T hilang T hilang. Jangan T duduk salin lagi. So we get this one. Okay. So let's proceed with C transpose and B transpose. Okay, kita tulis C dulu. C just now is 3, 4, 2, 2. Then put transpose. Followed by B transpose. 2, 1, -1, -2, 1, 1 transpose. So what does it mean in this case? We need to transpose it first for both matrices. So 3, 4, 2, 2. Once transpose, T hilang. Followed by 2, 1, -1, -2, 1, 1.
So we need to times these two matrices. Check the order first. So 2 by 2 against 2 by 3. So the result will be 2 by 3. Kita akan ambil yang belakang. The result will be 2 by 3 yang belakang. So 2 by 3. Okay. So dapat apa lah jawapan dah? Dapat yang ni. 3, 2, jenuh lah nak tekan kereta. 3 by 2, 6, 8. 10, minus 7, minus 8, 5, 6. Oh, laju lah saya kira. Guys, dia akan dapat jawapan sama dengan atas. Dia akan dapat jawapan sama dengan atas. Kenapa? Sebabnya memang property tadi kata BC altogether transpose is actually C transpose times with B transpose. Kedudukan matrices penting penting. C transpose B transpose tak sama dengan B transpose C transpose. Kalau C duduk depan memang kena duduk depan. Alright? Is that clear guys? Boleh ya? Habis dah kan? Habis dah? Oh, habis dah. Habis dah part 1. Okay. Habis part 1 lah. Kita chill dulu, kita masuk semula pukul 9 suku kan? Boleh? Boleh sir. Boleh. 9 suku lah. 9 suku kan? 9 suku tepat lah. Okay guys. Bye. Assalamualaikum. Salam. Stop presenting. Oh, recorder tak boleh ni. Stop recording dulu.